'Cause this is my legacy. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Markus bab yang pertama, ayat ke-12 hingga ayat ke-13 daripada AVB Alkitab versi Borneo. Lantas Roh memimpin Yesus ke gurun. Yesus di situ selama 40 hari dan digoda oleh iblis serta dikelilingi binatang liar. Para malaikat datang melayaninya. Dalam dua ayat ini, Markus menulis tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis, dan ini ialah sangat ringkas. Dan kalau kamu ingin melihat dan membaca dengan lebih detail lagi, kamu boleh pergi merujuk dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Dan apabila kita membaca tentang Yesus digodai, saya melihat sekurang-kurangnya ada 5 sebab kenapa Yesus perlu digodai. Dan mari saya bacakan yang 5 sebab ini, kenapa Yesus perlu digodai. Sebab itu kita membaca lantas ataupun dengan secepat mungkin, ataupun kemudian selepas Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Roh memimpin Yesus ke gurun. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila Roh Kudus memimpin Yesus ke gurun untuk dicubai, kita melihat this is intentional. Ini perkara yang harus dilakukan ataupun perlu dilakukan. Dan mari saya kongsikan 5 perkara ataupun 5 sebab kenapa Yesus perlu dicobai. Yang pertama ialah untuk membuktikan bahawa Yesus benar-benar manusia. Dan ini kita melihat dalam Alkitab, firman menjadi manusia, ataupun Yesus yang kita lihat sebagai Tuhan menjadi manusia. Kita juga memanggil Yesus dengan nama Immanuel. Immanuel bermaksud God with us. Dan ini apabila Yesus dicubai, ini untuk menunjukkan bahawa Yesus benar-benar manusia, 100% manusia. Dan kadang-kadang kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kadang-kadang kita melihat Yesus hanya dengan keilahian dia, tetapi kita jangan lupa bahawa Yesus datang sebagai manusia. Dan dalam temptation ataupun pencobaan ini, ianya menunjukkan kepada kita bahawa Yesus benar-benar manusia. Dan yang kedua ialah untuk menyediakan dia dalam pelayanan, untuk menyediakan Yesus dalam pelayanannya. Dan kalau kita lihat dalam di gurun dan juga kita lihat ada binatang liar juga di sana, dan juga 40 hari Yesus berpuasa ataupun berdoa ataupun dicubai di sana. Dan ini merujuk tentang simbolik tentang masa tentang percobaan dan juga ujian. Dan ini untuk menyediakan Yesus dalam pelayanannya. Dan ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahawa sama ada Yesus layak menjadi raja dalam kerajaan syurga. Dan nanti kita lihat Yesus pergi mengisytiharkan bahawa kerajaan syurga hampir tiba. Dan dengan kedatangan Yesus, kerajaan syurga sudah tiba. Dan ini menunjukkan kepada kita, kalau ada kerajaan syurga, kalau ada kerajaan Allah, ianya harus ada raja. Dan Yesus ialah raja dalam kerajaan syurga ataupun dalam kerajaan Allah ini. Dan ini untuk menyediakan dia dalam pelayanan. Dan yang ketiga ialah untuk menunjukkan bahawa firman Allah ataupun firman Yesus nanti berkuasa. Dan apabila Yesus diuji oleh iblis, Yesus tidak melakukan mukjizat. Iblis menyuruh Yesus menukar batu kepada roti, tetapi Yesus tidak melakukannya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya memetik firman Tuhan. Dia memetik dengan berkata, firman ada mengatakan begini, ataupun tidakkah Alkitab mengatakan begini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa firman Allah berkuasa. Dan bagaimana Yesus melawan godaan dan cubaan? Yesus menggunakan firman Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahawa nanti apabila Yesus berfirman, segala firman yang disampaikan oleh Yesus itu juga berkuasa. Kita boleh menggunakan firman yang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, firman Tuhan digunakan oleh kita kerana ianya berkuasa, firman hidup. Dan yang keempat ialah untuk menyatakan bahawa Tuhan boleh merasa dan menolong kita. Bahawa kita melihat bahawa Yesus ialah manusia, firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Immanuel, God is with us. Jadi pada masa yang sama juga, Yesus 100% manusia dan Yesus ialah 100%
Tuhan dan keilahian Yesus juga dinyatakan di dalam Alkitab. Dan ini untuk menyatakan kepada kita bahwa Tuhan boleh merasa. Pernah kamu mengalami cobaan? Dan sebelum saya mengenali Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berkata begini, "Oh Tuhan, senanglah kamu tidak pernah merasa perasaan kami." Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus, manusia, Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan boleh merasa apa yang kita rasai, dan oleh itu Tuhan juga boleh menolong kita. Tuhan boleh bersimpati kepada kita, kerana Tuhan bukan hanya duduk di taktanya, tetapi Tuhan turun dari syurga, turun ke bumi. Firman menjadi hidup. Yesus boleh merasai kita. Yesus Tuhan boleh merasai bagaimana perasaan apabila kita digodai. Oleh itu, mari saya bacakan daripada Ibrani bab yang kedua ayat ke-18, menyatakan begini, oleh sebab dia, iaitu Yesus sendiri telah menderita menghadapi godaan, maka dia dapat menolong orang yang menghadapi godaan. Yesus sendiri yang merasa, dan oleh itu Yesus juga boleh menolong kita apabila kita mengalami ataupun menghadapi godaan. Begitu juga dalam Ibrani bab yang ke-8 ayat ke-15 berkata begini, sebaliknya dalam kita tidaklah mempunyai imam besar, iaitu merujuk kepada Yesus, yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dalam segala hal, dia telah menghadapi godaan seperti yang dihadapi kita, tetapi dia tidak melakukan dosa. Maksudnya Yesus dicobai, digodai, tetapi Yesus tidak jatuh dalam godaan. Dan di sini kita melihat Yesus boleh merasa kelemahan kita. Dan itu yang keempat, untuk menyatakan bahawa Tuhan, iaitu Yesus, boleh merasa, dia sendiri mengalaminya dan dapat menolong kita. Dan yang kelima ialah untuk memberitahu kepada kita tentang realiti, tentang peperangan rohani ataupun spiritual warfare. Di sini kita melihat iblis wujud, iblis mencobai Yesus. Kita jangan melihat bahawa iblis hanya sebagai idea ataupun ideologi. Iblis benar, iblis ada, iblis wujud. Ini juga bermaksud peperangan rohani dalam kehidupan kita orang Kristian juga terjadi. Oleh itu kita kena berdoa, berpuasa dan juga menyedari bahawa kewujudan iblis juga wujud. Dan sebagaimana Yesus, sebagaimana Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, begitu dia juga ingin mencobai Yesus, tetapi Yesus menang, tetapi Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Dan begitu juga kalau kita melihat bukan hanya kewujudan iblis benar, tetapi kewujudan para malaikat juga benar. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di alam roh, dalam peperangan rohani, itu ialah realiti dalam kehidupan kita. Oleh itu yang 5 perkara ini, yang pertama untuk membuktikan bahawa dia benar-benar manusia, Yesus benar-benar manusia. Dan yang kedua untuk menyediakan Yesus dalam pelayanannya. Dan yang ketiga untuk menunjukkan bahawa firman Allah dan juga firman Yesus berkuasa. Dan yang keempat untuk menyatakan bahawa Tuhan boleh merasa dan juga menolong kita. Dan yang kelima untuk memberitahu realiti tentang peperangan rohani. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.